Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayangnya pada malam yang barakah ini kita dapat berhimpun dalam Masjid Sayyidina Abu Bakar UTM untuk sama-sama kita menyambung semula kuliah pengajian takmir yang mana kita adakan supaya warga Universiti Teknikal Malaysia Melaka, khususnya para pelajar dapat pengisian rohani di samping pada waktu siangnya belajar pada arus perdana, belajar dalam bidang masing-masing. Di sebelah malamnya kita menuntut ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu fardu ain, ilmu tafsir Quran, ilmu akidah dan sebagainya. Mudah-mudahan keberadaan kita sepanjang pengajian di UTM ini akan kita dapatlah mengutip mutiara-mutiara yang ada sepanjang kita keberadaan kita di UTM. Kerana kita tahu masa itu tidak pernah menunggu kita. Kita dahulu mungkin duduk di tempat yang lain, di kampung kita, tapi kita diberi amanah untuk berada di sini untuk belajar dan mengutip segala ilmu-ilmu kebaikan, amanah-amanah ilmu. Bukan sahaja ilmu akademik, bahkan ilmu ukhrawi juga, ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Dan ini menjadikan kita seorang mukmin yang tidak leka dalam kehidupan kita. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Janganlah kita jadi sebagai orang-orang yang mengetahui selok-belok ilmu dunia, tetapi urusan akhirat yang kekal abadi itu, yang kita sedang hadapi alam itu, kita leka dan lalai. Yang ini yang paling rugi sekali. Jadi atas kerana tujuan itulah pihak masjid dan Pusat Islam UTM mengerjakan melaksanakan kuliah-kuliah pengajian takmir di sebelah malam. Sebelah siang pun kita ada program-program yang dianjurkan oleh Pusat Islam. Di sebelah malam pun khususnya kepada para pelajar. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, boleh sama-sama menghebarkan kuliah-kuliah pengajian yang dianjurkan oleh masjid ni pada sahabat-sahabat yang tinggal di Kolej Kediaman. Kalau ada satu orang hadir ke kuliah asbab kepada promosi kita, maka Nabi sebut dalam satu hadis, kalau satu orang mendapat hidayah disebabkan kerana tangan kita, kerana usaha kita, dia lebih baik daripada seseorang memperolehi
unta merah. Unta merah ni kenderaan yang paling hebat lah pada zaman Nabi SAW. Kenderaan yang paling mahal sekali. Mana dia lebih baik daripada apa yang ternilai di dunia ini. Jadi adik-adik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, juga sedang pendengar live Facebook Pusat Islam, kita akan menyambung kembali kuliah tafsir Al-Quran kita. Sebelum ini kita telah sampai ada ayat yang ke 47, 48 daripada surah Al-Baqarah. 47 adalah kita dah sebut berkenaan dengan konteks ayat seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel, satu kaum yang telah menerima berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut, Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai anak cucu Israel, iaitu anak cucu Yaqub alaihissalam, Bani Israel, ingatlah, kenangkanlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahawasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi Allah sebut kepada Bani Israel. Kita tahu Bani Israel ni sinonim dengan kita panggil orang Yahudi lah. Antara bangsa yang menerima paling banyak Nabi dan Rasul. Dan ini adalah salah satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada kaum mereka. Kita umat Nabi Muhammad SAW ada satu Nabi dan Rasul saja. Tapi kaum Bani Israel menerima beratus-ratus Nabi, berpuluh-puluh Rasul. Ini adalah salah satu kelebihan yang Allah Ta'ala. Inni faddaltukum, itu juga bermaksud aku melebihkan kamu daripada kaum yang lain. Itu antaranya pengutusan Nabi dan Rasul secara batali arus. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Banyak lagi kelebihan sebenarnya. Kata setengah ulama tafsir, ada 8 ke 9 kelebihan yang Allah Ta'ala akan perincikan pada ayat-ayat kemudian. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan kalimah suruh kenang. Allah Ta'ala ungkit Allah Ta'ala ungkit kebaikan Allah Ta'ala beri. Kita tahu Allah Ta'ala itu berhak dengan sifat dia boleh mengungkit. Kita tak boleh mengungkit. Ingatlah apa yang aku beri dulu. So kita tak boleh guna ayat ini kata maknanya kita boleh mengungkit. Tak boleh. Ada sifat-sifat Allah yang kita boleh contohi walaupun kita tak sama. Contohnya Allah bersifat pemurah. Manusia juga boleh sifat pemurah, tapi tak sama dengan Allah. Allah Maha Pemurah, tak sama. Allah ada antara sifat-sifat Allah yang manusia tak boleh dimiliki oleh manusia, antara beberapa sifat. Antaranya Al-Mutakabbir. Allah Ta'ala itu dia Maha besar, iaitu Al-Mutakabbir, kita kata sombong lah, berbangga dirinya. So manusia tidak boleh membesar diri, sebab Allah Ta'ala murka orang yang memakai pakaian Allah, pakaian sifat Allah, iaitu Al-Kibr. Al-Kibr, sifat sombong, berbangga diri ni hanya layak bagi Tuhan. Okay? Begitu juga dalam ayat ini Allah tu bersifat mengungkit kebaikan yang diberi. Kan sebelum ayat ni banyak Allah Ta'ala sebut tentang azab-azab yang tertimpa kepada orang-orang yang Yahudi, Bani Israel. Dan ini adalah satu ayat pujukan, dalam mana pujukan tu dia datang mengungkit, pujuk. Dan Allah seru mereka ini dengan seruan yang mulia.
Walaupun di kalangan mereka tu ramai yang orang-orang fasik, tapi Allah Ta'ala panggil mereka, wahai anak cucu hamba-Ku yang soleh, iaitu Israel. Israel siapa? Israel adalah gelaran kepada Nabi Yaqub AS. Contoh, kalau kita nakal sekalipun, orang panggil kita, awak ni cucu Tok Imam ni. Okey, cucu Tok Imam kampung. Kita pun segan nak buat benda-benda tak elok. Sebab apa? Orang panggil kita dengan panggilan yang mulia, dengan panggilan datuk kita, Tok Imam pula. Kan? Jadi Allah memanggil Bani Israel dengan panggilan yang mulia, iaitu dari keturunan dia, Nabi Yaqub AS, supaya mereka rasa mereka akan rasa malu, dan mereka akan rasa sebab keturunan mereka adalah benda yang baik, Nabi dan Rasul, mereka akan rasa malu dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Itu satu. Yang kedua, ungkitan yang Allah Ta'ala beri. Kenangkanlah nikmat yang aku berikan. Sebab ayat ni kita kena ingat, ayat ni turun ketika mana di Madinah. Di Madinah, antara yang duduk di Madinah adalah orang Yahudi, Bani Israel. Ada yang menjadi penduduk Madinah. Jadi ayat ini untuk mereka, bukan pada zaman Nabi Musa. Sebab Nabi Musa pun dah wafat, kan? Jadi Nabi diperintahkan untuk menyampaikan ayat ini. Jadi supaya mereka tu jadi baik, Allah Ta'ala ingatkan, kamu ingat tak datuk kamu dulu orang baik? Kamu kenang nikmat yang dulu tok nenek kamu dapat. Jadi Allah menggunakan kalimah ungkitan supaya rasa menyesal. Kenapalah aku macam ni, kan? Jadi ungkitan ni Allah boleh, kita tak boleh. Sebab apa kita tak boleh? Sebab apa kita tak boleh mengungkit? Sebab kalau kita mengungkit, kita merasakan kebaikan tu datang dari kita. Sedangkan seluruh kebaikan yang datang, yang kita ada, kita bagi kongsi kat orang lain, itu semuanya datang bukan hak milik mutlak kita, tapi dia datang daripada Allah Ta'ala. Berarti kita selalu kata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kami akan kembali pada Allah. Jadi semuanya milik Allah. Allah dia boleh mengungkit sebab semua modal-modal yang ada ni adalah milik dia mutlak. Kita tak boleh mengungkit sebab itu bukan modal kita. Kalau kita belanja kawan kita pun, duit yang kita dapat tu pun bukan sebenarnya duit kita dulu. Allah yang beri rezeki, kan? So kalau kita tak boleh mengungkit, dan Allah larang dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu membatalkan sedekah kamu dengan ungkitan, mengungkit-ungkit kebaikan, wal adha, dan menyakitkan. Bila kita mengungkit, kita akan menyakitkan hati orang, ya, sebab dia datang seiring. Kalau orang yang kita nak tegur dia, ataupun kita nak bagi teguran pada dia, ada salah, tiba-tiba dia mengungkit apa kebaikan dia, kita bukan rasa bersalah, kita akan rasa sakit hati. Jadi kita akan rasa sakit hati, kenapa kau nak mengungkit, kan? Jadi sebab itu Allah kata, siapa yang mengungkit kebaikan yang dia telah berikan, maka dia dianggap telah melakukan satu perbuatan yang rugi, iaitu dengan perbuatannya itu Allah Ta'ala akan membatalkan amalan soleh dia. Rugi. Kita belanja kawan kita, penat-penat, malaikat dah tulis pahala, tiba kita ungkit pula, esok tu pahala hilang. Pahala hilang ni bukan cakap main-main. Habislah kau pahala hilang. Siapa engkau? Kita kata, siapa engkau nak tentukan pahala aku hilang? Allah kata, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kamu jangan batalkan sedekah kamu. Maksud batal sedekah, batalkan pahala amalan yang kamu lakukan dengan kamu mengungkit. Orang mengungkit ni dia nak satu keuntungan daripada keungkitan dia. Dia nak orang berasa bersalah, dia nak berasa. Jadi sebenarnya yang dia lakukan amalan tu bukan takarub pada Allah, tapi kerana ada kepentingan lain. Kenapa kamu
tak belanja aku, dulu aku belanja kau, maksudnya ada kepentingan supaya kau belanja aku balik kan. Jadi kalau kita nak buat tu sebagai amal soleh, kita tak ada niat untuk tu. Kalau kita tak ada niat untuk tu, untuk belanja saja, Allah Ta'ala akan nilai ini sebagai satu amal soleh. Tapi kalau orang nak buat satu kebaikan tapi kerana nak balasan manusia, bukan kerana nak pahala, jadi tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah kata, kamu kena kenang nikmat yang aku berikan kepada kamu. Nikmat ni seperti mana dikatakan dalam ulama tafsir, ada 8 nikmat. Nanti kita akan bahaskan satu persatu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku melebihkan kamu lebih daripada kaum-kaum yang lain dalam alam ini. Maksud lebihkan ni adalah nikmat yang Allah tak bagi pada kaum lain, bahkan kaum Nabi Muhammad pun. Nanti kita tengok apa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel yang Allah tak berikan kepada umat lain. Itu surprise tu. Maknanya nak kena tahu sambungannya tu. Nanti kita kena selalu datang kuliah dan ajak kawan-kawan kita dengar apa nikmat yang Allah beri pada Bani Israel yang Allah tak beri kepada orang. Sebab Allah kata alal alamin, aku lebihkan kamu daripada seluruh alam. Maksudnya ada nikmat-nikmat yang Allah tak beri kepada orang lain. Jadi dekat sini kita boleh ambil ibrah bahawasanya kalau kita ada kelebihan, macam adik-adik kan, kita boleh dapat pergi semayang masjid, kita boleh dengar kuliah, kerana kita baik ke? Kerana kita bagus ke? Aku boleh ni sebab aku bagus. Tak boleh macam tu. Sebab tu kalau ada orang puji kita, kita kata apa? Orang kita selalu kan, oh Haji, kau ni bagus lah, nampak bagus lah pergi masjid, kau ni bagus lah, nampak smart lah ini biasa kita, orang kita cakap apa? Si Malik lah kan, tengoklah siapa kan. Macam-macam kan, kita gunakan pujian orang tu dengan kita asalnya memang bergurau, tapi sebenarnya menunjukkan peribadi kita siapa. Allah larang macam tu. Nabi Allah Sulaiman adalah Nabi yang Allah lantik dia jadi raja, dan dia mempunyai kekayaan yang terlalu kaya sehingga dia menguasai bukan saja dia memimpin manusia, tapi memimpin para jin, haiwan-haiwan. Pun begitu dia kaya raya pun, apa kalimah dia yang kita selalu ibu kita kan, ayah kita buat frame kan, sebelum masuk ke rumah tu selalu ada letak dekat atas pintu kan. Apa dia ayat dia? Haza min fadli rabbi. Haza min fadli rabbi. Apa maksud dia tu? Ini adalah kelebihan yang Allah beri pada aku. Ini adalah kelebihan yang Tuhan beri pada aku. Maknanya ayat yang kita gantung tu adalah untuk mengingatkan kita, bukan kerana khat dia cantik, bukan kerana hiasan rumah, adalah untuk mengingatkan kita, kamu masuk rumah kamu besar ke apa, kamu nikmat, kamu kena ingat itu datang dari Tuhan. Kamu dulu tak ada apa-apa pun, kamu dulu tak ada pakaian pun, kamu telanjang dulu, kamu tak ada pakaian, lahir-lahir tak ada pakaian pun, kamu tak ada ilmu dulu pun, kamu tak ada apa-apa pun, kamu tak tahu nak sebut Tuhan pun, kamu tak tahu nak sembahyang pun, kamu tak tahu macam mana nak baca Quran, kamu tak tahu pun. Siapa yang muliakan kamu? Siapa yang jadikan kamu mulia sampai kamu duduk atas masjid? Siapa yang jadikan? Allah. Nabi Sulaiman ucap kalimah ni, haza min fadli rabbi. Orang puji dia kata haza min fadli rabbi. Ni bukan daripada aku, Allah yang melebihkan aku. Kalau kita ada kalimah ni, kita akan jadi orang yang hebat, orang yang tawadhu. Dalam hadis Nabi sebut, barang siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang merendah diri, Allah akan meninggikannya. Tak perlu kita nak tinggi-tinggi diri. Tak perlu kita nak tinggi-tinggi diri. Ada orang dia meninggi-tinggi, menempel-nempel kan, nak kenalkan diri dia siapa kan, supaya orang angkat dia macam-macam kan, supaya orang
dia ni famous, orang tak kenal dia pun, dia kenalkan diri dia, angkat diri dia sendiri, kan? Tak perlu. Kalau kita rendah diri, semua orang suka kita, betul tak? Tak ada orang pun yang suka orang sombong, betul? Kalau kita ada kawan dia sombong, kita suka tak? Tak suka. Tak suka. Kalau kita pergi ke mana-mana pejabat, tengok orang pejabat tu layan tak layan kita, sombong, kita suka tak? Tak suka. Kedai runcit pun kita tak suka, dia buat layan tak layan kita pun tak suka. Kita pergi kedai makan, nak order macam acuh tak acuh je, muka belagak, kita pun tak suka, tak pergilah kedai tu. Tak suka kan? Kita jangan jadi macam tu. Tapi siapa orang yang merendah diri, menghormati orang, merendah diri, Allah akan tinggikan martabat dia. Tak perlu sampai dia nak meninggi diri dia, tak perlu. Allah akan tinggikan dia. Ini prinsip hidup yang kita perlu ada. Mana-mana kita berinteraksi dengan orang, ya, kita bukan saja hormat orang yang lebih tinggi daripada kita, hormat siapa saja. Orang yang mungkin rendah daripada kita pun, umur rendah daripada kita pun, siapa tahu mungkin dia mulia di sisi Allah lebih daripada kita. Kita tak tahu, kan? Sebab itu ulama-ulama atau tasawuf dulu ajar, kalau kita tengok orang besar, kita hormat dia, kita anggap dia ni lagi banyak amalan daripada kita, kerana umur dia yang lebih berusia daripada kita. Bila kita tengok orang yang lebih muda daripada kita, kanak-kanak, kita kena hormat dia. Sebab apa? Kerana dia ni dosa dia tak banyak macam kita. Sebab kita dah meningkat usia, kita dosa kita lebih banyak, tapi dia lebih mulia. Jadi orang yang pandang semua orang mulia, dia merendah diri, orang ni adalah orang yang akhlak dia yang baik. Akhlak yang baik. Jadi Allah nak ingatkan, orang Yahudi ni dia suka bangga diri dia. Dia kata kami bangsa pilihan Tuhan. Sebab itu mereka tak boleh menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Sebab dia ada sifat asabiah. Asabiah ni ta'asub bangsa. Mereka tak dapat terima Nabi akhir zaman dilantik di kalangan orang Arab. Mereka tak boleh terima. Walaupun dalam kitab Taurat mereka telah mereka tahu bahawasanya akan lahir seorang yang bernama Ahmad atau Muhammad di akhir zaman, mereka dah tahu, tapi mereka menyembunyikan kalimat-kalimat itu. Sebab itu Allah murka mereka. Allah kata, aku lebih yang kamu dulu. Kamu kena ingat, kan? Bila Allah yang muliakan kita sehingga kita ada kedudukan, ada pengaruh, orang hormat kita, boleh tak Allah hina kita satu hari nanti? Boleh tak? Boleh lah, sebab Allah yang angkat kita. Dia boleh hina kita. Sebab itu kita baca surah At-Tin, kan? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ فِي أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian, dan kami boleh hina dia serendah-rendahnya. Apa masalah bagi Allah? Laqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam. Allah Ta'ala boleh hina, sebab Allah yang muliakan. Allah yang muliakan kita. Sebab itu kita tak usah sombong lah. Aku ni dulu keturunan aku alim ulama, aku ni keturunan aku menteri tau. So kenapa? Itu keturunan engkau. Engkau siapa? Keturunan Nabi pun ada yang tak selamat. Allah Ta'ala rakam dalam Quran. Anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh Allah Ta'ala beritahu dia ingkar. Bapak Nabi kot. Bukan bapak ulama, bukan bapak tuan guru. Bapak Nabi. Bapak dia seorang Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala istihar jelas-jelas. Dua orang isteri Nabi ini penghuni neraka, iaitu Imra'atan Nuhi wa Imra'atul Lut. Surat Tahrim. Boleh rujuk. Allah Ta'ala kata perempuan Nuh dan perempuan Lut. Mereka ni duduk di kalangan hamba kami yang soleh. Nabi Nuh dengan Nabi Lut adalah Nabi yang soleh. Wahyu Allah turun di rumah mereka.
turun di rumah mereka ni. Bukan isteri ustaz ni, isteri Nabi. Tapi mereka tak dapat hidayah. Mereka tak dapat hidayah. Nanti di akhirat Allah kata kena ada satu suara yang akan kata, wahai wanita ataupun isteri Nuh dan Lut, udkhulun nar, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Nadakhilin. So apa ada pada keturunan? Betul lah kalau kita keturunan orang baik ni Allah muliakan kita, betul. Tapi iman ni tak boleh diwarisi. Kalau bapak kau baik pun, kau tak ikut akhlak bapak kau takkan jadi orang. Kalau bapak kita ni orang kaya pun, kita tak usaha macam mana dia usaha, kita takkan berjaya macam dia. Oh, bapak saya apa? Bapak saya doktor pakar, bapak saya engineer yang hebat. Memang kita selalu dah masuk UTM tu jadi seorang engineer. Tapi kalau kita tak berusaha macam mana dia usaha, boleh kita jadi hebat macam dia? Tak boleh. Tak boleh. Sampai juga ilmu akhirat. So, siapa yang muliakan ni? Siapa yang mudahkan jalan? Allah. Allah yang dirikan. Sebab itu kita jangan leka dengan hubungan kita dengan Allah. Jangan sekali-sekali leka anak muda, adik-adik yang masih muda ni kan, baru melanjutkan pengajian di peringkat Menara Gading ni. Saya ingatkan, janganlah buang masa anda dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sekarang ni banyak godaan atau cubaan yang mengheret kita, benar-benar tidak berfaedah tu cukup banyak. Sekenangkanlah nikmat yang Allah beri ni, nikmat mata, nikmat kaki, nikmat kesihatan kita, nikmat Allah Ta'ala beri kita berada dalam suasana ilmu ni. Siapa yang jadikan suasana ni? Siapa yang berikan peluang ni? Ada kawan-kawan kita dulu sama sekolah kan, semua kata nak pergi masuk universiti, tapi siapa yang Allah pilih? Kita. Allah pilih kita kan. Jadi Allah beri kita nikmat demi nikmat demi nikmat demi nikmat, Allah akan tanya nikmat tu. Tengok kita bersyukur ke tidak? Jadi anni faddaltukum 'alal 'alamin, kamu jangan sombong. Kalau kamu jadi orang senang, kamu ada pangkat, kamu ada pengaruh, kamu jangan ta'assub. Bukan itu kemuliaan datang daripada kamu. Betul, secara sunnah alamnya, siapa yang nak berjaya dia mesti berusaha. Betul. Tapi adakah kita boleh secara mutlak kita kata kita berjaya kerana usaha kita semata-mata? Tidak juga. Kita orang beriman, kita kena yakin bahawasanya Allah dia punya. Boleh juga kita usaha, kita tak berjaya, boleh juga. Allah Ta'ala yang mampu mudahkan kita. Jadi Allah beri kelebihan kepada kita. Jadi Allah kata dengan Bani Israel, dalam konteks saya ini, aku yang lebihkan kamu pada seluruh alam. Dan konsep fadilah dekat sini, kelebihan itu ada disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Ayat ke-48 Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan diberi pertolongan. Kata Ibn Kathir, setelah Allah Ta'ala mengingatkan Bani Israel akan nikmatnya, lalu dia menyambung peringatan tersebut dengan ancaman berupa lamanya siksa yang diberikan kepada mereka pada hari kiamat. Kita tengok ayat ini. Allah kata,
ataupun peliharalah diri kamu daripada azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka diberi pertolongan. Ada 3 jenis pertolongan yang Allah Ta'ala sebut kat sini. Apa dia? Yang pertama, pertolongan dipanggil la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbala minha syafa'ah. Pertolongan seorang memohon kepada orang yang lebih berpengaruh. Syafa'ah ni biasanya kita akan minta pada orang yang kita segani ataupun orang yang lebih tinggi kedudukan daripada kita. Betul, hari kiamat kita minta syafaat Nabi kan. Nabi lebih terhormat daripada kita lah. Allah bagi tahu 3 jenis pertolongan yang mana 3 jenis pertolongan ni dia bermanfaat kita kat dunia. Kadang-kadang kita akan minta bila kita dalam kesusahan, kita akan minta pertolongan orang yang berpengaruh. Betul tak? Kadang-kadang orang ataupun dia ada masalah, contohnya ada masalah melakukan kesalahan, ada satu kesalahan, kemudian dia minta bantuan peguam, ataupun satu orang pesalah yang telah melakukan kesalahan bunuh contohnya, dia minta pengampunan. Mungkin dia kena dikenakan hukuman mati, tapi dia minta syafaat pengampunan daripada raja. Raja boleh memberikan, dalam undang-undang kita, kalau raja beri pengampunan, dia boleh terselamat dari hukuman bunuh. Ini bentuk-bentuk syafaat lah kat dunia. Kita pun mungkin ada yang rasa benda tu sangat berguna lah. Contohnya dia nak kena saman sekali, mungkin bapa saudara dia ketua polis, dia boleh tolong, dia minta tolong bapa saudara, walaupun sebenarnya dia tak bagus, kalau salah tak salah kan, tapi minta tolong lah. Mungkin ada orang dalam tak syafaat. Betul, itu pertolongan jenis syafaat. Adil ni maksudnya sama rata, meletakkan sesuatu pada tempat dia. Ada kalanya kita memerlukan pertolongan pada orang yang sama kedudukan dengan kita. Siapa? Teman rapat kita lah, kawan rapat kita. Kita mesti kena ada kawan rapat. Kita kalau ada masalah ke, tayar pancit ke kan, minta tolong, kau tolong aku, yap, datang. Takkan nak panggil peguam kot, takkan nak panggil orang menteri kot kan. So kita panggil yang sama sekupu dengan kita lah, abang kita ke kan, tolong. Itu kita minta pertolongan orang yang sama taraf dengan kita. Walahum yunsarun adalah pertolongan daripada orang yang ada kekuatan fizikal. Contohnya, katakan kita ni sekarang ni kes buli banyakan. Mudah-mudahan tak adalah kat UTM ni kes buli kan. Kat sekolah lagi buat buli, kat universiti pun ada kes buli kan. Kalau lah ada berlaku kan, kadang-kadang kita ni kudrat kita tak kuat, ada orang yang kuat fizikal ni nak buli kita, kita tolong, kita minta tolong. Abang kita kan tiba-tiba datang, wah sikit punya sado lagi badan dia datang, semua orang bertemperan lari tengok, wah ni orang tanya, telefon orang kampung, oh jangan nak pukul aku tau, orang kampung aku semua ganas-ganas contohnya. Jadi kita minta orang yang ada kekuatan fizikal. Allah bagi tahu 3 jenis pertolongan yang sangat kita rasa sangat bermanfaat kat dunia, kat akhirat kamu tak ada peluang benda tu. Yang itu patut kamu risau. Kat dunia kamu mungkin boleh dapat. Kamu buat zalim ke, kau buat orang ke, dia fight ke kat mahkamah, mungkin orang yang dizalimi tu dia tak cukup bukti, kita cukup bukti, dia zalim makan harta orang lain, dia cukup bukti, dia boleh menang kes, boleh gunakan peguam tu pun yang penting duit.
Dia boleh menang kes, dia boleh ambil harta orang. Boleh kau gunakan syafaat tu. Boleh kat dunia. Kat akhirat, jangan harap. Allah kata. Kamu kena takut pada hari yang seorang tu tak boleh bela orang lain. Tak ada. Ila rabbika yauma izinil mustaqar. Kepada Tuhan kamu lah kamu akan dihambat. Tak ada orang boleh tolong kamu. Ibu ayah pun tak boleh tolong, tak boleh buat apa dah. Kan? Kamu patut risau hari itu, hari kiamat nanti. Ya? Tak ada orang boleh bela, tak boleh tebus. Nak tebus apa? Kalau sekarang ni, kalau kita buat apa-apa kesalahan pun, nak lepas daripada masuk penjara kena ikat jamin kan. Orang boleh tebus kita tak? 2,000 ke 3,000 boleh tebus keluar kita daripada penjara. Wal'iyazubillah lah kan. Akhirat tak ada. Disebut dalam ayat lain, orang kafir nak bawa segunung emas pun dia tidak boleh menebus diri dia. Bukan nak kata nak tolong orang lain, nak tebus untuk diri dia supaya dia lepas daripada azab neraka. Allah tidak berhajat kepada ini. Ingat boleh rasuah Allah tu. Allah tak berhajat. Allah ni ghaniyun hamid. Allah Ta'ala ini dia maha kaya lagi terpuji. Tak boleh dibayar. Kalau kita ni iyalah kan, orang kadang-kadang ulu sikit kan, kita pun malah buat kerja, aku bayar kau, tolong bayar. Kita bayar pun dah gelap, kelabu mata kita kan. Tolong aku jap, ada duit sikit bayar, aku bayar kau. Tak apalah, semangat sikit kan. Aku bayar top up kau sebulan contoh. Kita pun okey tak apa. Kan? Akhirat tak ada. Nak bayar ni tak ada, nak tebus tak ada. Kalau tak harta ada banyak pun tak ada. Tak ada boleh tebus. Walahum yunsarun, tak ada orang kuat yang boleh tolong kau. Melainkan amalan kau saja. Jangan sampai hari itu tiba. Allah teringatkan orang Bani Israel. Kamu jangan sampai hari itu tiba nanti. Kalau hari itu tiba, kamu tak boleh balik lagi. Allah juga ingatkan kita sebenarnya. Dalam Quran ni bila disebut kisah-kisah kaum lain, dia bukan kita baca itu sebagai satu sejarah. Apa maksud sejarah? Kita belajar sejarah untuk supaya dia menjadi pengajaran buat kita kan. Betul? Kalau kita belajar sejarah untuk hafal fakta je, apa berguna? Nak lulus exam ni apa gunanya? Kita belajar sejarah supaya kita ambil pengajaran daripada sejarah. Itu je kita baca Quran, kisah-kisah kaum dahulu. Dalam kaedah fiqh sebut apa tu, dalam satu kaedah tafsir sebut al-ibra bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pengajaran yang perlu kita ambil mestilah dia ambil pada keumuman lafaz tu. Allah bila umumkan lafaz tu, kita ambil pengajaran. Walaupun sebab turun ayat tu adalah kisah Bani Israel. Supaya jangan kita bila baca Quran kita kata, oh ini orang Bani Israel, bukan aku. Bukan. Allah tak nak macam tu. Jadi kaedah, ulama buat kaedah, pengajaran yang ambil dalam ayat Quran bukan kita kena lihat kepada umum lafaz itu, pengajaran dia. Jangan kita tengok pada sebab turun itu adalah untuk Bani Israel, bukan. Kalau kita tengok sebab, kita kata ini bukan untuk aku. Kita baca Quran, oh ini untuk Bani Israel ni. Jadi kita tak betul cara kita interaksi dengan Quran. Dalam Quran, bila kita baca kisah-kisah dahulu pun, dia untuk kita juga. Kalau tak, kenapa Allah Ta'ala masukkan kisah tu? Kenapa Allah masukkan kisah? Sebab apa? Allah nak kita ambil pengajaran lah. Doa-doa Nabi-Nabi terdahulu, sehingga Allah terima taubat Nabi-Nabi terdahulu. Sebab apa Allah cerita? Bukan kerana dia suruh kita baca kisah tu, tapi Allah nak kita ambil pengajaran daripada dia. Kalau ada doa-doa Nabi dulu, ambil, amalkan. Sebab ini adalah tanda doa yang mustajab. Allah ajarkan, kalau kamu nak Allah terima taubat kamu, kamu ucapkan doa yang macam ni. Aku suka macam ni, Allah kata. Itu maksudnya. Kita baca Quran, kefahaman tersirat tu kita kena tengok.
Macam mana kita nak tahu kefahaman tersirat? Kita akan belajar tafsir Al-Quran. So wala hum yunsarun, mereka tidak akan diberi pertolongan. Siapa nak tolong? Tak boleh, tak ada yang tolong. Siapa yang boleh marah malaikat, yang boleh menimpakan azab dan siksa daripada kita? Tak boleh. Tak akan tertahan. Semalam Ustaz Iskandar ada sebut kan tentang orang yang rasa lekeh je tentang neraka ni. Alah, tak apalah masuk neraka, nanti orang Islam ni lama-lama dia masuk syurga juga kan. Dengar tak kuliah semalam? Ada tak orang yang cakap macam tu? Ada. Dia ambil lekeh je kan. Dia bagi satu analogi. Cuba kita kata ditekap kulit kita dengan setrika, boleh tak? Tak payah tunggu betul lah, kita 1 minit je tekap kita dengan setrika. Tak apalah, lepas tu kita bagilah mandi air sejuk ke kan, mandi sempul ke, orang mau dapat nikmat tu nanti. Tapi bagi tekap seminit boleh tak? Kita pun kata buat pasal kan, melacur badan kita kan, kita pun tak tahan. Neraka lagi tak boleh tahan, jangan buat main. Sebab azab neraka ni disebut dalam hadis ni, satu orang yang hidup yang paling nikmat, orang yang paling hidup paling nikmat dalam syurga, tapi dia di kalangan ahli neraka kerana dia banyak buat maksiat. Dia abaikan kewajipan-kewajipan. Allah celupkan dia 1 detik dalam neraka. Dia tak pernah diuji dengan ujian yang berat. Semua nikmat saja. Allah celup dia 1 detik saja dalam neraka. 1 detik ni lagi sekejap dari 1 saat kan? 1 detik je Allah keluarkan dia. Allah tanya dia, wahai fulan, engkau pernah rasa nikmat hidup dunia? Dia kata, ya Rab, wahai Tuhan, aku ingat aku tak pernah hidup nikmat kat dunia. 1 detik punya pasal kena masuk neraka, dicelup dalam neraka, dia hilang ingatan apa nikmat dia dapat kat dunia. Dahsyat ke tak dahsyat neraka? Sangat-sangat dahsyat. Begitu juga hebatnya syurga. Syurga pun hebat juga. Orang yang banyak diuji dengan banyak kepahitan, kesesaraan di dunia, Allah celupkan dia dalam syurga 1 celupan. Kerana dia ni orang yang taat, dia terus hilang ingatan apa dia derita dekat dunia. Ini menunjukkan hidup kat dunia ni kita memang lalui, tapi dia tak ada apa-apa pun, sekedip saja. Adik-adik pernah baca ada orang kata kan, apa tu, sehari dekat akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Pernah dengar? Mana datang? Lepas tu kita baca Quran, kita kena tahu dalam ayat Quran sebut kan, Surah Al-Hashr, Al-Fasanatin mimma ta'udun, 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun kalau kamu bilang. Cuba kita congak diri ni. Kalau 1 hari di sisi Allah 1000 tahun di dunia. Purata hidup manusia ni 60 ke 70 tahun kata Nabi. A'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku ni antara 60 ke 70 tahun. Kalau orang hidup 70 tahun, cuba kira berapa masa di sisi Allah. Kalau orang umur 70 tahun, berapa masa di sisi Allah? Ini semua pakai matematik kan. Cuba kira. Kita ambil 1 jam lah. 1 jam ni, kalau 1000, 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun di dunia. Okey, kalau 1 jam di sisi Allah, berapa tahun kita? Cuba kira. 40 apa? 41 tahun lebih 1 jam. Kalau 2 jam 83 tahun atau 84 tahun. 2 jam ni macam apa? Macam kita masuk exam kan.
Kita masuk biasa ni berapa jam? 2 jam. Hebat sikit boleh sejam setengah keluar. Kan? Maksudnya betul-betul tak orang hidup dunia ni masuk macam masuk biasa? Betul-betul macam masuk biasa. Tak ada apa-apa, insya-Allah. 2 jam saja, sejam lebih saja. Itu pun kalau umur kita sampai 70 ke 80. Maka kita kenapa nak sia-siakan nikmat yang Allah Taala beri? Sebab itu dalam Al-Quran dia ada ayat-ayat peringatan, cerita benda akan datang. Kamu jangan leka. Tu akhirat menunggu kamu tu. Hari kiamat menunggu kamu tu. Kalau kamu banyak buat amalan, kamu akan dapat nikmat kat sana. Kalau kamu banyak buat maksiat, kamu akan dapat azab di sana. Itu bukan saja-saja Allah Taala bagi tu, untuk memberikan kegurunan dalam hati kita. Kegurunan ni penting dalam tarbiyah kan? Macam bapak kita dulu, mak kita dulu, kita nakal, tak ada je bagi peringatan. Beri peringatan kan. Kalau kita buat benda baik, dia puji. Tapi kalau buat benda-benda tak betul, dia akan marah kita kan. Itu Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, siapa yang buat amal soleh, Allah kata ni syurga begini. Siapa yang buat amalan yang maksiat, maka ingatlah azab Allah Ta'ala itu sangat pedih. Allah Ta'ala sebut peringatan-peringatan supaya menimbulkan kegerunan, ketakutan dalam hati kita. Kemudian ayat ke-49 sampai yang lepas tu Allah mula detailkan apa nikmat-nikmat itu Bani Israel tu. Nanti kita akan tengoklah nikmat Allah selamatkan mereka daripada Firaun, nikmat Allah Ta'ala berikan mereka makanan ma'idatun minas sama, makanan daripada langit. Mana ada sahabat-sahabat Nabi dapat makanan daripada langit? Ada. Sahabat-sahabat Nabi, mana Bani Israel pernah dapat? Nikmat mereka telah dihidupkan setelah mereka dimati. Di kalangan Bani Israel itu ada yang mereka mati Allah hidupkan. Mana ada rekod zaman umat Nabi Muhammad yang ada orang mati Allah hidupkan? Tak ada. Tak ada. Sebab tu Allah kata, aku bagi nikmat ni tak ada orang lain. Jadi kita kena baca diri kita, ada tak kita dapat nikmat orang lain tak dapat? Jangan bangga dirilah. Bukan kerana kau hebat pun, tapi Allah je nak muliakan kamu. Berarti kita kena rendah diri. InsyaAllah kita akan sambung perincian-perincian nikmat tu pada minggu hadapan. Janji adik, ajak kawan-kawan yang lain, hebat-hebatkan program-program takmir kita ni, supaya ramai orang dapat kebaikan. InsyaAllah pihak masjid bercita-cita supaya masjid ni akan dipenuhi macam sembahyang tarawih. Sampai dekat tiang belakang tu. Cuba izinkan ramai orang dengan kuliah ni sampai kat tiang belakang tu. Mudah-mudahan mungkin 3 sahur, 4 sahur ni makin ramai orang mengimarahkan rumah Allah, supaya kita pun dapat kebaikan. Nabi kata ad-dalu 'alal khairi ka fa'ili. Orang yang tunjukkan ke kebaikan, kita konsisten hadir, tapi kita tunjuk kat orang lain supaya orang lain hadir, kita pun dapat pahala orang tu. Dahlah kita dapat pahala, orang tu buat pun kita dapat pahala. Kalau dia buat setiap hari, kita dapat sahamnya. Sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.